Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang begitu luas terhadap hamba-hambanya, nikmat yang begitu besar, nikmat yang maha agung kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang beriman, nikmat iman dan Islam yang tidak ada tandingannya berbanding dengan nikmat yang lain. Kenikmatan ataupun nikmat akhirat, nikmat iman yang membawa kepada kebahagiaan akhirat adalah seperti lautan berbanding dengan nikmat dunia, kenikmatan, kesenangan, kemewahan dunia yang hanya seperti setitik air di lautan. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sambung muzakarah dan pengajian daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Nusantara, berkenaan dengan rukun-rukun solat, khusus kepada para jemaah surau Asy-Syakirin Taman Lajenda Suria dan umumnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum ini kita telah pun bermuzakarah dan juga mengulang kaji rukun solat yang ke-8, iaitu duduk antara dua sujud. Di antara rukun yang termasuk dalam rukun fi'liyah, rukun perbuatan, iaitu duduk di antara dua sujud, duduk selepas sujud pertama dan juga sebelum sujud kedua, di mana untuk menyempurnakan rukun-rukun solat, maka seseorang itu perlu duduk di antara dua sujud dan tidak boleh terlalu panjang, kerana duduk antara dua sujud ini merupakan rukun yang dikira rukun pendek, termasuk dalam rukun yang ringkas, sama seperti i'tidal, iaitu berdiri tegak selepas rukuk. Jadi bila rukun pendek tak boleh terlalu panjang, melainkan dengan kadar masa, dengan kadar bacaan. Yang paling kurang tumakninah. Dalam setiap rukun fi'li ada tumakninah, iaitu berhenti seketika, tenang, diam seketika anggota badan, sekadar waktu, sekadar masa. Subhanallah. Dan yang paling panjang masa duduk antara dua sujud ialah ada disebutkan di dalam kitab ini, tidak boleh melebihi, maknanya yang paling panjang sekali masanya, dengan kadar bacaan sekurang-kurang tasyahud, sekurang-kurang bacaan yang kita baca dalam tahiyat. Ada setengah kita panggil tahiyat. Kalau dalam kitab ini disebutkan tasyahud, iaitu bacaan yang wajib dibaca. Jadi selepas rukun ke-8 duduk antara dua sujud,
yang perlu disempurnakan duduknya itu, dan juga bacaan di dalamnya ialah sunat, iaitu bacaan doa yang kita biasa baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu pun bacaan yang diajarkan oleh ulama, dan itulah kadarnya yang panjang. Tidak boleh kita menambah lagi dengan bacaan yang lebih panjang daripada itu, ataupun yang lebih panjang daripada kadar paling kurang bacaan dalam tahiyat. Maka pada kali ini kita akan masuk pada rukun solat yang ke-9, iaitu membaca tasyahud akhir. Sekurang-kurang bacaan tasyahud akhir ialah, ini sekurang-kurang bacaan tasyahud akhir. Maknanya apabila kita berada di dalam rukun ataupun sampai ke rakaat yang terakhir pada setiap kali solat, maka kita perlu membaca tasyahud akhir nanti selepas sujud kedua pada rakaat terakhir. Bila kita duduk, bangun daripada sujud, duduk, maka yang terakhir sebelum menutup solat ialah membaca tahiyat akhir. Dan itu belum lagi termasuk dengan membaca selawat, sebab membaca selawat nanti rukun ke-10. Kemudian rukun ke-11 pun duduk untuk tasyahud tu, duduk itu. Maka 3 rukun ni, 9, 10 dan 11 merupakan 3 rukun yang dibuat sekali, yang dibuat serentak, ataupun dibuat saling melengkapi, saling memerlukan antara satu sama lain. Sekurang-kurang bacaan tasyahud akhir ialah, ini bacaan yang saya akan baca ni ialah bacaan yang paling kurang, paling aqallu tasyahud, aqallu qira'ati tasyahud, bacaan tasyahud yang paling kurang. Maknanya bukanlah kita apabila kita baca kitab ni ataupun kita belajar kitab ni kita nak amalkan yang paling kurang. Tidak, kita akan amalkan yang paling sempurna. Namun begitu kita pelajari, kita tahu, supaya dalam setengah keadaan nanti mungkin kalau ada bacaan kita yang tertinggal kalimah-kalimahnya, tapi yang tertinggal itu yang bukan termasuk dalam sekurang-kurang tasyahud, yang sekurang-kurang bacaan tu kita dah baca, maka sembahyang itu dikira sah. Kita tengok apa bacaan sekurang-kurang tasyahud, sekurang-kurang bacaan dalam tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita tengok apa bezanya bacaan yang paling kurang dalam tasyahud, minima bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah, yang kita biasa baca, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh yang kita pelajari pada peringkat awal yang sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maknanya bacaan yang paling kurang ni cuma at-tahiyyatu lillah. Kalau bacaan yang sempurna, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kata kalau ada orang baca, orang yang sembahyang baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat, mungkin tertinggal al-mubarakat dan juga as-salawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang pastinya kena ada at-tahiyyatu dan juga kalimah lillah. Susah juga rupanya nak buat bila baca dua-dua, satu kadar bacaan yang maksimum, kadar bacaan yang sempurna, satu keadaan bacaan yang paling kurang.
tertukar-tukar jadinya. Baik. Jadi kalau kata tertinggal perkataan al-mubarakat ataupun as-salawat ataupun tertinggal kalimah at-tayyibat, maka sembahyang tu dikira sah. Tak perlu diulang kalau tertinggal. Tapi kalau at-tahiyyat pun tak baca terus al-mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka tahiyat ataupun tasyahud akhir tu dikira tidak sah dan juga solat tidak sah. Kalau tertinggal perlu diulang kembali. Sama ada ulang tasyahud, ulang balik bacaan tahiyat jika masih dalam sembahyang. Jika telah selesai, telah keluar daripada sembahyang masa yang lama, maka sembahyang perlu diulang kembali. Salamun alaina, maknanya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayka, maknanya tanpa assalamu alayka tu ada alif lam, itu bacaan yang sempurna. Kalau tak baca dengan alif lam, terus saja salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh pun sah juga, kerana termasuk ataupun merangkumi sekurang-kurang tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, itu kalau bacaan yang biasa kita baca ada alif lam. Tapi kalau baca salamun alayna tanpa alif lam, salamun, maka sah juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Itu adalah sekurang-kurang bacaan tasyahud. Sekali lagi saya ulang, ini sekurang-kurang bacaan dalam tahiyat ataupun tasyahud akhir. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya segala penghormatan yang tertentu adalah tertentu khusus bagi Allah. Salam ke atas engkau wahai Nabi, dan dianugerahkan rahmat dan keberkatan Allah. Salam ke atas kami dan hamba-Mu yang soleh. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Itu makna bagi bacaan tahiyat. Jadi kesimpulannya di dalam bacaan tasyahud akhir yang kita baca, yang saya baca tadi itu belum lagi termasuk dengan solawat. Jadi bacaan tahiyat akhir ni perlu bersama dengan solawat yang juga rukun, yang mana diwajibkan dibaca dalam tahiyat akhir. Kenapa tidak tahiyat awal? Sebabkan tahiyat awal kita baca juga sampai selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kan kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tahiyat awal. Kenapa tak termasuk rukun? Sebab keseluruhan tahiyat awal itu sendiri merupakan sunat, iaitu sunat ab'ad. Namun kalau tertinggal akan adanya ataupun boleh ditampung dengan sujud sahwi. Perlu ditampung dengan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i. Rukun ke-10. Jadi dalam kita berbincang ataupun ulang kaji tentang rukun ke-9, iaitu membaca tasyahud akhir ataupun membaca tahiyat akhir, kita perlu gabungkan ataupun kita tak boleh tinggal rukun ke-10, iaitu solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama juga di dalam kitab ini. Imam pengarang kitab Syekh Muhammad bin Idris Daud Fatani membawakan juga sekurang-kurang kalimah selawat, iaitu sekurang-kurang bacaan itu ialah Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Rasul dengan alif lam, Allahumma salli ala Rasul, ataupun Allahumma salli ala Nabi
dengan alif lam juga. Ar-Rasul dengan alif lam, An-Nabi dan juga dengan alif lam. Jadi ada 3 kalimah, 3 ayat selawat yang merupakan sekurang-kurang selawat. Baik. Jadi bila selepas kita baca tahiyat akhir, maka perlulah ataupun paling kurang baca selawat ke atas Nabi. Kemudian, kenapa sekurang-kurangnya lafaz Allahumma salli ala Muhammad? Kerana di dalam tahiyat akhir disunatkan sambung selawat yang panjang, iaitu sama ada selawat iaitu biasanya yang kita baca dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i disambung dengan salawat yang dipanggil salawat Ibrahimiyah. Adanya juga salawat kepada Nabi Ibrahim AS. Macam mana bacaannya? Allahumma, ni dah sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sempurnalah. Mana daripada awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang. Sehingga selawat ke atas Nabi. Tapi kalau selawat yang panjang, maksudnya bukan paling kurang selawat lah, maka disambung dengan selawat ke atas Nabi Ibrahim yang dipanggil selawat Ibrahimiyah. Kemudian daripada bacaan saya tadi, saya tidak masukkan ataupun di dalam kitab ini pun tidak dibawa kalimah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana ataupun apakah hukum membaca Sayyidina? Jadi kita perlu faham masalah ini. Pastilah adanya perselisihan pendapat, dan sebenarnya telah pun diselesaikan. Mana tidak ada yang tidak sah sembahyang ataupun tidak ada yang salah. Yang tak baca pun tidak ada tertinggal, tidak ada kurang. Namun begitu kena faham, yang baca juga tak menambah. Yang membaca juga tidak memandai-mandai, yang membaca Sayyidina dalam tahiyat akhir. Kerana ada sumbernya, ada dapatannya. Kalau mengikut pendapat Imam Ramli rahimahullahu ta'ala, iaitu salah seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa mustahab, iaitu sunat, elok dibaca ditambah dengan Sayyidina. Kerana ia betul, kalau mengikutkan yang datang, yang diperintahkan, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, pastilah tidak ada Sayyidina. Namun begitu, perkara ini, makna baca Sayyidina dengan tak baca ni, dia bukan di antara sunnah dengan tidak sunnah, bukan. Dia di antara imtithal dan juga adab. Iaitu pertama, di antara mematuhi bulat-bulat perintah yang datang ataupun bacaan tahiyat yang warid yang datang, dan juga di antara kita beradab dalam menyebut nama baginda Nabi SAW. Jadi meletakkan Sayyidina. Dan kita kalau dalam amalan, dalam ibadah ni, biasanya ulama telah letakkan di dalam bacaan tahiyat sahaja. Tidaklah semua tempat. Bukannya semua tempat. Kalau dalam ucapan 2 kalimah syahadah, tidak, ulama tidak letakkan menambah Sayyidina. Jadi kita kena bagi yang tidak membaca terpulang. Namun bagi yang membaca,
setelah tahu adanya perbincangan ini, perselisihan ni, janganlah pula rasa macam salah aku ni menambah. Tidak, bukan begitu yang perlu difahami. Bukan begitu. Jadi yang membaca teruskan. Yang tidak membaca, jangan kata yang baca salah. Yang tak baca Sayyidina, janganlah pula mengatakan yang membaca Sayyidina dalam tahiyat itu sebelum nama Nabi, sebelum nama Nabi Muhammad SAW sebagai salah. Menyalahkan salah satu pendapat itu yang salah. Jadi rukun ke-11 duduk untuk bertasyahud. Jadi duduk tu sendiri merupakan rukun. Jadi kalau tidak dibaca dalam keadaan duduk, maka tidak sah tahiyat ataupun tidak sah tasyahud itu sendiri. Salawat dan salam disyaratkan pada tasyahud. Rukun yang ke-11 ialah duduk. Jadi cara duduk itu sebagaimana perbincangan di dalam duduk di antara dua sujud juga, maknanya ada dua keadaan, dua jenis duduk. Iaitu yang pertama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, dalam mazhab mengikut ulama Syafi'iyah, dan ini yang kita telah pun biasa amalkan. Ini yang kita amalkan, yang inilah yang dipelajari oleh anak-anak, oleh pelajar-pelajar, terutama di tempat, di negara yang majoriti masyarakatnya beramal dengan mazhab Syafi'i. Iaitu jika dalam tahiyat awal, dalam tasyahud awal, duduknya ialah duduk iftirash, iaitu duduk di atas tapak kaki. Yang mana kalau kita katakanlah ni tapak kaki, yang atas ni atas lah. Jadi atas lantai begini, atas lantai, kemudian punggung di atas tapak kaki, sama ada begini, dan duduk di atas tapak kaki kiri dan memacakkan ataupun menegakkan kaki kanan. Itu asalnya. Dan mungkin dalam sebahagian, untuk ada sebahagian orang terutama di kalangan orang-orang yang uzur ataupun orang tua, mungkin dah tak larat untuk tegakkan, maka tidaklah menepati rupa duduk tawarruk, yang nama dia duduk tawarruk yang sebenar. Namun begitu, oleh kerana keuzuran ataupun dah kaki sakit, maka yang pentingnya ialah duduk itu sendiri. Duduk itu yang menyebabkan sah atau tidak tahiyat tasyahud akhir yang dilakukan. Tapi kalau untuk anak-anak muda, untuk anak-anak yang kita latih untuk sembahyang, kita latih bagaimana pergerakan duduk dalam sembahyang, maka diajar dan ditekankan supaya mereka dapat buat. InsyaAllah mampu lagi, kaki tu boleh lagi nak dilembutkan, kaki tu masih mampu lagi. Kalau dah tua ataupun sudah uzur, maka tidaklah mengapa, mengikut kemampuan. Kemudian duduk, cara ataupun bentuk duduk tahiyat akhir pula, iaitu dengan duduk yang dinamakan duduk tawarruk, iaitu duduk bersilang. Bersilang maknanya kita duduk di atas punggung, di atas lantai, kaki kiri itu keluar di sebelah tepi dan kaki kanan melunjur ke belakang. Itu nama dia duduk tawarruk. Dan dalam mazhab Syafi'i begitulah. Duduk tasyahud awal ataupun duduk di antara dua sujud dengan bentuk duduk iftirash. Dan manakala duduk untuk tahiyat awal, duduk untuk tasyahud akhir dengan bentuk duduk tawarruk, bersilang. Dia kalau ikutkan nak kena tunjuk bentuk duduk tu, tapi insyaAllah kita akan tunjukkan nanti. Masih lagi, belum lagi habis tentang tasyahud ini, kerana pengarang
ada bawakan beberapa poin, beberapa perkara yang penting. Antaranya ialah selawat dan salam disyaratkan pada tasyahud. Mana ada syarat. Ada perkara yang perlu dipastikan bersama dengan selawat dan salam. Iaitu yang pertama, membaca bacaan ini, selawat dan salam itu wajiblah dapat didengari oleh telinga diri sendiri. Maknanya syarat. Sebenarnya ini syarat bagi rukun qauli, syarat bagi rukun bacaan. Sama seperti takbiratul ihram, ataupun sama juga dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi perlu kepada bacaan dibaca dengan mulut, maknanya dikeluarkan suara sehingga boleh didengari dengan telinga sendiri. Dan kadar boleh dengar ni sebenarnya mengikut uruf, mengikut kebiasaan, iaitu tidak ada gangguan. Maknanya tidak ada bunyi bising yang lain, tak ada bunyi kipas yang kuat. Bukan semasa kalau imam sedang baca surah. Jadi mungkin makmum yang baca surah Al-Fatihah itu kadarnya sekadar dia tak dapat dengar dengan jelas lah. Tapi kalaulah tidak ada apa-apa halangan, tidak ada bunyi-bunyi lain, tidak ada suara-suara lain, maka itulah kadar yang patut didengari oleh telinga kita sendiri. Itu salah satu syarat bagi membaca tasyahud dan juga membaca selawat. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang tasyahud ini, tentang membaca selawat di dalam tasyahud akhir, dan juga tentang duduk tasyahud akhir pada siri rakaman yang akan datang, insyaAllah. Siri kedua dalam bulan Februari ini, insyaAllah. Wallahu alam. Semoga kita semua diberikan kefahaman fiqh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengannya kita dapat beramal dengan niat untuk beramal, bukan hanya tahu, dan juga bukan hanya untuk membandingkan, bukan hanya nak tengok siapa yang tahu siapa yang tidak, tetapi untuk meningkatkan kualiti amalan kita, ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.